Buat sistem irigasi ni tak perlu keluasan sehingga berekar-ekar. Misal kata ada 10 ekar di rumah, permulaan pun dah boleh. Jadi dia boleh menjana pendapatan sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Encik Nikman. Minta Encik Nikman perkenalkan diri lah. Petani, antara petani yang paling handsome dekat Pusat Kumpulan lah. Apa tu? Dah jalan lah? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Man. Saya Nur Nikman Muhammad Roslan, penanam irigasi timun dan juga cili. Tu nampak timun kat belakang tu. Hasil timun di belakang Boleh ambil bang, boleh ambil bang. Tak ada masalah. Boleh. Okey, hari ni kita bersama Nikman ni. Nikman ni saya interview dia sebab dia ni part time punya petani sebenarnya. Itu dia punya part je lah. Kejaya, kalau sepenuh masa kita kira batu lah atas jalan. Hari-hari sentiasa musafir. Musafir ya. Itu kita punya kejaya lah. Jadi habis waktu kerja kita santai di kebun pula. Jadi di kebun kita set up timun dan juga cili. Jadi dia dua perkara ni, timun dan cili dia macam apa ni, satu pasangan. Okey, tak apa. Dia sekarang ni tanah apa yang buat berkebun ni? Tanah secara berkebun siapa tanam, tanah sendiri ke macam mana? Tanah sendirilah. Tanah keluarga lah. Tanah keluarga. Maknanya sekarang ni duduk di ada ruang tanah di belakang rumah, ada belakang rumah lah kan? Di belakang rumah. Maknanya walaupun dah ada kerjaya, tetapi mengapa minat nak menanam ni? Itu soalan dia. Ada orang ramai banyak tanah tepi rumah tapi biarkan terbiar. Tapi sekarang ni dah ada kerjaya, kata orang ni memang full time sebagai supervisor kepada satu syarikat pembinaan maintenance, tapi masih lagi nak bertani. Sebab apa Man? Sebab dia, pada saya dia untuk menambah ekonomi lah, menambah pendapatan. Itu nombor satu lah. Nombor satu untuk menambahkan pendapatan sampingan. Yang keduanya adakah dia sebab kerana sebelum ni ayah pun bertani ke sebagainya, macam mana yang mendorong lah? Memang minat lah. Minat lah. Nombor satu memang saya daripada kecil memang minat bertani, minat menanam. Jadi bila pada awalan tahun 2016 pusat pengumpulan dibuka, di situ saya nampak peluang. Peluang untuk pemasaran lah maksudnya. Dan juga tertarik dengan kaedah tanaman irigasi. Yang mudah dan simple. Maknanya nampak dengan walaupun ada kerja tetap tu, irigasi tu nampak ada ruang untuk masuk. Ya, untuk masuk. Jadi dia simple. Walaupun menanam di kebun tetapi tidak menggunakan cangkul. Dan juga kita cuma perlukan satu kawasan yang lapang lah. Dan juga pengorbanan lah kot. sebab kita cerita sebab part time tu memang masa kerjaya pertama tu memang kata orang ni memang dah fix kan, tapi nak berkebun juga dah mengeluarkan hasil. Nanti kita cerita hasil macam mana Nikman punya rekod lah kan. Okey. Macam mana tu rasanya? Dengan irigasi tu membantu lah ya. Dengan irigasi tu sebanyak membantu pendapatan lah. Mula-mula tanam berapa banyak Cik Nikman? Permulaan saya tanam 1000 polybag. 1000 polybag. Kebanyakan orang bermula dengan 1000 lah. Dan 1000. Dan siapa gurunya masa tu? Guru pertama lah. Kita kalau kita nak cerita berguru ni memang waktu permulaan sejarah saya lah. Saya kenal sistem menanam cili daripada kawan saya yang di Rantau Panjang Kelang. Rantau Panjang. Pada tahun, tak silap saya, 2015. Selama setahun saya berguru dengan beliau lah. Macam mana nak menanam, macam mana nak set up kebun, apa semua selama setahun. Dan juga saya kenal kawan-kawan yang lain sehingga dan mula saya kenal pusat pengumpulan nasi ladang. Di situ saya jumpa ramai kawan
dan juga saya melihat kebun-kebun rakan-rakan yang lain bagaimana untuk memulakan menanam cili fertigasi. Maknanya sekarang ni daripada ada kerja yang lain dan gunakan fertigasi itu membantu dan nampak pusat kumpulan tu lagi boleh membantu. Ya, betul. Maknanya faktor itulah yang masih lagi mengekalkan Cik Nikman sebagai petani lah kan. Ya. Okey, berkaitan dengan apa pusat kumpulan, macam mana rasanya dia membantu berkaitan dengan pusat kumpulan tu? Rasa membantu orang yang kata orang ni kadang-kadang pasaran tu benda yang paling ultimate, paling akhir sekali. Nak dapat hasil tu ialah hasil tu kan ada boleh dijual. Ada hasil yang cantik tapi tak boleh jual tak guna. Itu ayat amat lah kan. Ya, betul. Macam mana rasa pusat kumpulan tu membantu tuan lah? Maksudnya pusat kumpulan membantu saya dari segi maksudnya sebab kita penanam kebun dengan skala yang agak besar. Jadi semacam Cik Ahmad katakan, paling sedikit 1 kilo kita boleh hantar dan maksimum semua banyak yang kita boleh tuai. Di pusat pengumpulan dan juga dari segi pembayaran apa semua pun tak ada masalah. Jadi jadual pengantaran pun tetap Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Jadi macam part time seperti saya dia mudah. Jadi petang bila balik kerja kita dah selesai di kebun apa semua, dah selesai packing. Jadi masalah pemasaran dah tak pening. Pagi kita bawa pada hari Isnin, Rabu ataupun Jumaat dan terus hantar, selesai bahagian pemasaran. Okey, untuk contohlah, biasanya paling banyak, paling sikit dah biasalah. Paling banyak pernah hantar berapa banyak tu Cik Nikman? Paling banyak timun saya pernah hantar 2 tan. 2 tan. Cili? Kalau cili maksimum dalam 400 kilo lah. Yalah, kalau mengapa angka tu saya sebut? Kerana kalau sebenarnya kalau nak bandingkan part time kalau dengan kerjaya part time tak mampu nak jual kan? Ya, betul. Dan 400 kilo cili tu sebenarnya tak mampu nak jual. Tapi maknanya dengan adanya pusat kumpulan benda tu selesai. Itu permainan lah. Ya. Dengan ada pusat pengumpulan dengan jumlah yang banyak begitu selesai masalah pemasaran dalam tempoh 1 hari. Lepas tu pembayaran macam mana pula pembayarannya? Pembayaran ni cukup saya suka. Sebab memang senanglah pada saya pusat pengumpulan menggunakan sistem EFT. Jadi kita tak perlu risaulah. Jadi sekarang ni pun diorang dah menggunakan sistem web base. Jadi kita hanya nyatakan berapa kuantiti yang kita hantar, kemudian diorang akan update dalam sistem dan kemudian bayaran akan dibuat seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya? Lagi banyak gaji part time berbanding dengan gaji apa? Gaji bulanan. Yang tetap bulanan lagi banyak gaji part time. Ya, betul. Lagi cepat dapat duit. Jadi kat situ kita tak ada kesukaran. Jadi kalau misal kata kita ada urusan di luar, kita boleh gunakan apa orang kata statement. Walaupun kita part time, statement tu boleh diguna pakai. Okey, dulu asalnya 1000 polybag. Sekarang ni dah berapa ribu polybag Cik Nikman? Sekarang ni saya masih lagi dah 3000 polybag di kebun. Kawasan sendiri lah. Di kawasan sendiri. Memang dah penuh dah. Masih lagi nak mencari tapak yang kosong di kawasan kampung. Tengah cuba untuk berkembang lagi lah. Boleh manage lah ya. InsyaAllah boleh manage benda ni. Yang penting kita kena pelajari sistem fertigasi tu dan kita kena faham. Kita boleh uruskan. Maknanya seruan lah yang kita ni, seruan kepada orang yang nak bertani lah part time ni kan. Macam mana seruan daripada Cik Nikman dan nasihat lah. Seruan saya nasihat sebab saya rasa saya pernah buat ini sembang pada topik yang bagus. Sebab Cik Nikman dia pernah meracun waktu malam. Ini yang rasanya kena cerita sikit benda ni sebagai orang part time. Bagaimana bermula dengan 1000 polybag masa kerja sampai tengah malam kan. Cerita sebab benda tu turning point dia akhirnya menjadi kemajuan lah. Ya, nombor 1 jangan mudah putus asa. Itu memang poin nombor yang paling penting lah. Dan kemudian memang kita kena kenal sistem fertigasi tu. Kita kena study dulu. Jadi sistem fertigasi ni pada saya dia mudah dan simple. Kita kena faham dia punya kaedah dan kita boleh aplikasikan pada waktu bila kita nak buat. Contohnya kalau kita sibuk bekerja pada waktu siang, kita boleh kerja tu kita boleh tunda ke sebelah petang. Dan kemudian sama juga macam meracun. Kalau kita lewat balik kerja lewat balik kerja, kita boleh lakukan pada waktu malam. Sistem tu memang nak kena betul-betul pelajari, nak kena mahir. Mana untuk petik kadang-kadang boleh orang tolong Cik Man. Petik boleh orang tolong. Meracun lah yang yang bab meracun tu kita
boleh kena jadual tu, kena buat satu jadual lah. Dan juga kaedah meracun tu memang kita kena pelajari. Kalau misal kata okey, jenis serangga ni ada yang serangga pada waktu petang kita kena racun, ada serangga yang lebih efektif pada waktu malam. Jadi kat situ kita boleh cari kesesuaian kita untuk meracun tu pada waktu bila. Okey. Terima kasih kepada Encik Nikman lah. Harapan kepada perkumpulan, harapan kepada petani di Satu Malaysia lah. Harapan saya moga banyak belia lah. Apa ni, sebab saya tengok sekarang banyak sebenarnya di belakang rumah. Kalau kita nak buat sistem irigasi ni tak perlu keluasan sehingga berekar-ekar. Misal kata ada 10 ekar di rumah, permulaan pun dah boleh. Jadi dia boleh menjana pendapatan sampingan. Jadi pada warga belia muda, seeloknya bagus menceburi bidang irigasi ni. Selain meningkatkan ekonomi dalam negara. Okey, terima kasih banyak-banyak Nikman. Bagi saya suka dengan Nikman ni, walaupun dia part time tapi dia punya komitmen yang sangat tinggi dan hasil tak pernah berhenti. Setahun tu sentiasa ada je hasil Nikman ni. Kan? Itulah. Dan kita rasa mengucapkan terima kasih, semoga Encik Nikman akan maju jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.